Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berusaha Puan Fatimah Salini PKP, terusnya Encik Jaluddin bin Jais PKM, terusnya Puan Siti Hajar binti Harun PK Co-Curriculum, seterusnya Puan Salila PK Petang, semua guru kanan, semua guru cemerlang, semua barisan kaunseling, guru kaunseling sekolah masa, dan guru-guru yang saya sayangi, serta anak didik yang saya muliakan. Tidak lupa kepada ibu bapa yang Ustaz kasih sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita berada di ambang 1 Muharram. Bila masuk saja waktu maghrib malam ni, sudah pun kita berada pada 1443 Hijri. Bermakna kita sudah pun melangkah masuk ke tahun baru Hijrah. Dari Ustaz sebagai pengetua SMK Rajatul Huda terpanggil untuk memberikan beberapa kata-kata mutiara untuk menjadi bekalan kita bersama, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini selepas waktu asar, kita jangan lupa membaca doa akhir tahun. Kemudian apabila masuk saja waktu maghrib, jangan lupa bacalah doa awal tahun. InsyaAllah, semoga kita tidak akan diganggu oleh syaitan, la'natullah, sepanjang tahun baru ini. Jadi kita nak mengambil beberapa ibrah, beberapa pengajaran berdasarkan peristiwa Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga ianya memberikan pengajaran untuk diri Ustaz sendiri dan juga seluruh warga sekolah yang tercinta. Yang pertama, dalam peristiwa hijrah, kita mendapati Rasulullah SAW melakukan secara terancang, secara tanzim. Jadi peristiwa hijrah bukan berlaku sambil lewat. Peristiwa hijrah berlaku secara terancang. Oleh itu kata Sayyidina Ali, golongan Islam yang tidak merancang akan dikalahkan oleh golongan yang bukan Islam yang melakukan perancangan. Oleh itu betapa pentingnya kita sebagai guru-guru dan para pendidik mestilah membuat planning, membuat perancangan. Nak mengajar pun kita kena membuat perancangan sebelum mengajar. Apakah kita nak buat dalam set induksi, apa yang kita nak buat dalam langkah pertama, langkah kedua, sampailah apakah kita nak buat untuk pentaksiran. Itu kena buat perancangan awal. Tidak boleh mengajar secara ad hoc. Bila kita mengajar secara ad hoc, dapatan kita tidaklah sebaik mungkin. Itu saya sarankan dari saya sendiri supaya semua guru melaksanakan PDPC yang terbaik, PDPR yang terbaik, kena buat perancangan, insya-Allah. Yang kedua, hijrah memerlukan pengorbanan. Semua sahabat Rasulullah SAW semuanya berkorban. Kita tengok bagaimana sahabat-sahabat Nabi, contohnya Abdullah bin Abu Bakar, menjadi SB, menjadi pengintip kepada Rasulullah SAW, berkorban. Pada waktu siangnya dia akan berada di Mekah.
untuk mengintip apakah perbincangan oleh rakyat di Mekah. Kemudian dia akan sampaikan berita-berita di Mekah itu. Pada waktu malam dia akan bersama dengan Rasulullah dalam Gua Thur untuk memberikan berita-berita terkini kepada Rasulullah SAW. Oleh itu kita harapkan sekolah pun yang ingin nak berjaya mestilah mempunyai pengorbanan. Kita kena berkorban, guru-guru kena berkorban, pentadbir kena berkorban. Oleh itu saya teringat kepada ayat Al-Quran tentang pengorbanan dalam surah As-Saff ayat 10 dan ayat ke-11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apakah maksudnya? Wahai orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan, satu tijarah, satu bisnes yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan kamu berjuang di jalan Allah Ta'ala dengan harta kamu dan dengan jiwa raga kamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Jadi konsep pengorbanan mestilah dilaksanakan kalau ingin kejayaan. Dalam konteks hijrah, kejayaan Rasulullah membina sebuah daulah Islamiyah, sebuah negara Islam Madinah. Itulah kemuncak kejayaan hijratul Rasulullah SAW. Oleh itu kita juga menginginkan kejayaan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang murabbi. Kita ingin kejayaan di dunia dan kejayaan di hari akhirat. Semoga sekolah ini dapat mengukir banyak lagi kecemerlangan dan kejayaan yang kita idam-idamkan. Seterusnya, dalam peristiwa hijrah juga yang sangat penting yaitu niat. Niat ikhlas sangatlah penting. Buat kerja apapun kena nawaitunya betul. Niat mestilah betul. Kalau kita buat sesuatu amalan yang tidak ikhlas, amalan itu akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Sembahyang tidak ikhlas, sembahyang akan tertolak. Puasa tidak ikhlas, puasa akan tertolak. Buat umrah, buat haji tidak ikhlas, walaupun habis beribu ringgit, tetapi di sisi Allah Ta'ala tidak mendapat pahala. Oleh itu, saya teringat betapa pentingnya ikhlas ini. Pernah Nabi Muhammad SAW menyebut 3 golongan manusia yang akan dihumban masuk ke dalam neraka, kata Nabi, lebih dahulu daripada penyembah-penyembah berhala. Siapa itu? Kata Nabi, yang pertama, golongan ahli Quran, golongan yang disebut sebagai qari. Apabila ditanya kepada dia, kerana apa kamu membaca Al-Quran, kerana apa kamu melakukan Al-Quran? Dia kata, ya Allah, semata-mata kerana-Mu, ya Allah, untuk mencari keridhaan-Mu, ya Allah. Tuhan kata, kamu penipu, kamu pembohong, kamu pendusta. Kamu baca Al-Quran bukan kerana aku, bukan untuk mencari keridhaan aku, tetapi kamu baca Quran supaya kamu disebut qari, supaya kamu disebut al-hafiz, supaya kamu
mendapat nama dalam masyarakat, jadi kamu tidak ikhlas membaca Al-Quran, dihumbankan si qori tadi ke dalam neraka kerana tidak ikhlas membaca Al-Quran. Golongan yang kedua juga hebat, itu golongan hartawan, golongan orang yang mempunyai harta yang banyak. Bila ditanya kepada dia, apakah sebab yang kamu korbankan harta kamu? Dia kata, ya Allah, aku korbankan hartaku ini, wang ringgit aku ini semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu. Kata Tuhan, kamu pembohong, kamu pendusta, kamu telah korbankan harta kamu bukan kerana aku, tetapi kerana untuk mencari nama, mencari pangkat, mencari nama kamu supaya kamu tersohor, disebut-sebut sebagai seorang hartawan, seorang dermawan. Jadi kamu buat sumbangan itu, infak itu bukan kerana aku, tetapi kerana dunia, kerana kamu ingin riak supaya kamu dimuliakan oleh manusia. Jadi membankan orang yang hartawan tadi ke dalam neraka. Manakala golongan yang ketiga, golongan orang yang mati syahid, orang yang mati dalam perjuangan. Tiba-tiba Tuhan tanya kepada dia, kenapa kamu telah menjual jiwa raga kamu, nyawa kamu? Dia kata, ya Allah, semata-mata untuk mencari keridhaan-Mu. Kata Tuhan, kamu juga pendusta, kamu pembohong, kamu berjuang, kamu telah syahid kerana kamu ingin disebut sebagai seorang panglima, seorang yang berani mati. Kamu ingin kamu disebut sebagai orang yang mendapat habuan duniawi. Maka dihumbankan juga orang yang mati syahid itu ke dalam neraka. Jadi kesimpulannya kepada kita hari ini, buatlah ikhlas mata-mata kerana Allah Ta'ala. Mari kita mendengar hadis Nabi tentang hijrah, tentang niat. Sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi, sesungguhnya segala amalan itu mestilah bergantung kepada niat. Dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka kembalilah hijrah itu mengikut perhitungan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah kerana dunia dan kerana perempuan yang hendak dikahwininya, maka hijrahnya itu menurut apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari wal Muslim. Jadi betapa pentingnya keikhlasan kita membuat sesuatu pekerjaan. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahawa kata Nabi betapa pentingnya keikhlasan melaksanakan sesuatu amalan. Jangan jadi ada seorang pemuda yang dia bersama-sama Rasulullah berhijrah ke bumi Madinah, tetapi dia ada niat dia dua. Satu bersama dengan Nabi, satu lagi dia niat untuk berkahwin dengan seorang perempuan. Seorang perempuan itu bernama Ummi Qais. Maka kata Nabi, disebabkan niat dia tidak ikhlas, dia dapatlah berkahwin dengan perempuan tersebut, tetapi dia tidak mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Oleh itu saya harapkan semoga amalan kita yang kita buat mestilah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Jangan ada niat-niat yang lain daripada mencapai keridhaan mardatillah. Seterusnya, hijrah juga mendidik kita menjadi seorang yang syaja'ah, seorang yang berani. Oleh itu kita tengok bagaimana Sayyidina Ali sanggup tidur di tempat tidur Nabi, sanggup berada di tempat tidur Nabi pada waktu malam. Betapa beraninya Sayyidina Ali mewakili golongan orang-orang muda. Jadi dalam menegakkan Islam itu memerlukan golongan orang-orang muda, golongan orang-orang belia yang berani
yang sentiasa mempunyai sifat syaja'ah. Kemudian, hijrah tidak berlaku secara individu. Hijrah berlaku dalam bentuk kolektif, dalam bentuk jama'i, dalam bentuk kolaborasi. Oleh itu, buat kerja Islam, buat kerja apapun, mestilah buat dalam bentuk jama'i, dalam bentuk kolektif, dalam bentuk kolaborasi. Kalau kita ingin berjaya, sekolah ini ingin berjaya, kita juga mestilah buat secara kolaborasi. Tidak boleh hanya pengetua seorang-seorang saja yang buat kerja, tidak boleh. Mestilah mendapat sambutan daripada semua fikir, semua jikir, semua guru cemerlang, semua ibu bapa mestilah memberikan kekuatan untuk menggembelingkan tenaga untuk memajukan sekolah ini. Jadi insyaAllah semoga sedikit sedutan ataupun pengajaran daripada Peristiwa Hijrah itu akan memberikan kita kekuatan. Kita tengok betapa pentingnya peristiwa hijrah juga melibatkan orang-orang perempuan. Orang perempuan juga akan menjadi penyumbang kepada hijrah. Jadi orang perempuan itu wakilnya iaitu Asma binti Abu Bakar. Dia mewakili golongan wanita. Golongan wanita juga ada semangat untuk tertegaknya daulah Islamiah. Sehingga Asma digelar sebagai Zatun Nitaqain, iaitu pemilik dua ikat pinggang. Zatun Nitaqain. Jadi dia membawa makanan setiap hari, dia berulang selama 3 hari, bawa makanan untuk ayahnya Sayyidina Abu Bakar dan kepada Rasulullah SAW. Dia sanggup memikul makanan daripada bawah, panjat Gua Sur yang begitu tinggi sekali. Ada orang lelaki pun tak sanggup nak panjat Gua Sur itu. Tapi Asma sanggup berulang-alik setiap hari selama 3 hari untuk membawa makanan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada ayahandanya. Dan juga dalam peristiwa hijrah juga orang-orang yang bukan Islam juga terlibat. Betapa perancangan Rasulullah punya hebat. Rasulullah melantik seorang yang bukan Islam bernama Abdullah bin Uraiqid. Abdullah ini dia adalah hebat, dia seorang yang sangat hebat kerana apa? Dia sangat tahu tentang jalan-jalan pintas di padang pasir. Oleh itu Rasulullah melantik Abdullah bin Uraiqid ini untuk menjadi penunjuk jalan untuk jalan pintas ke bumi Madinah. Dan insya-Allah semoga kita dapati bahawa semuanya ada sumbangan. Pemuda ada sumbangan, orang tua ada sumbangan, orang perempuan ada sumbangan, orang bukan Islam pun ada sumbangan kepada peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Semoga kita ucapkan selamat menyambut 1443 hijrah dan selamat menjadi warga sekolah yang cemerlang di dunia dan juga di hari akhirat. Terima kasih. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.